Salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Pelbagai inisiatif yang dilaksana kerajaan untuk keterjaminan makanan negara perlu disambut dengan kerjasama daripada kerajaan negeri. Senator Dato' Wira Hatta Ramli menegaskan ia termasuk usaha bersepadu daripada agensi dan kementerian lain. Kerana apabila diumumkan penambahan kawasan pertanian di Sabah, berapa ribu hektar dan sebagainya, ianya mesti segera disambut dengan menyediakan segera tempat-tempat dan kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan. Begitu juga di negeri lain, saya yakin kita boleh meyakinkan pelabur-pelabur asing termasuknya untuk datang terlibat dalam industri pertanian kita kalau kita menyediakan prasarana, connectivity, pasaran yang baik, pekerja-pekerja mahir yang terlatih dan sebagainya. Jadi ini adalah asas kepada usaha untuk kita melengkapkan keperluan makanan kita. Labuan wajar dipertimbangkan sebagai kluster pemula niaga startup dan inovasi. Senator Tan Sri Anifah Aman berkata ia bagi membantu perniagaan syarikat pemula niaga memperoleh akses mudah kepada bantuan dan sokongan yang terdapat di pasaran. Kebanyakan sokongan dan bantuan ini berada di luar capaian mereka yang tinggal di Sabah, Labuan dan Sarawak. Kerana mereka perlu menghadiri proses pemilihan dan temuduga di Putrajaya. Ini juga akan menyokong pembangunan pusat perniagaan dan kawangan terbangsa Labuan ataupun Labuan IBFC yang juga menerima manfaat daripada pengecualian cukai kepada entiti yang aktiviti kawangan dan juga perdagangan Islam. Tan Sri Anifah turut menyentuh usaha memastikan kestabilan dan pengurangan gangguan bekalan elektrik di Sabah. Beliau berpandangan projek penjanaan tenaga solar hybrid dan pembinaan rangkaian grid antara inisiatif penting bagi menangani isu berkenaan. Saya ingin mencadangkan bahawa semua fungsi berkaitan dengan kelulusan, perolehan, penyeliaan dan pembangunan sistem penjanaan tenaga termasuk tenaga boleh diperbarui diberikan kepada Suruhanjaya Tenaga Sabah. Malaysia perlu bergerak ke hadapan menjadi hub dalam bidang kecerdasan buatan AI di peringkat serantau. Senator Datuk Sivaraj Chandran berkata, menerusinya negara bakal terima manfaat hasil pelaburan syarikat gergasi teknologi. Justru beliau menyarankan Kementerian Pendidikan supaya meneliti kurikulum sekolah supaya ilmu yang diajar menepati keperluan masa hadapan. Dengan adanya pendidikan asas mengenai AI di peringkat sekolah rendah dan menengah, kita dapat memastikan kita boleh membina minat di kalangan anak muda terhadap bidang ini sekaligus menjadikan mereka ini feeder kepada industri pada masa akan datang di mana peranan teknologi seperti AI, big data, blockchain dan sebagainya akan terus membesar. Cadangan menambah senator di Dewan Negara turut disuarakan seiring reformasi Parlimen. Senator Susan Cemerai Ending berkata ia sebagai usaha memperkasa badan legislatif itu. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk menambah jumlah senator daripada jumlah sekarang iaitu hanya 70 berbanding dengan 222 di Dewan Rakyat? Saya percaya jumlah ini harus ditambah sebagai usaha untuk memperkasakan lagi institusi Parlimen.
132,404 permohonan diterima bagi inisiatif pendapatan rakyat IPR sehingga 31 November lalu. Daripada jumlah itu, 49,687 individu berpendapatan rendah layak mengikuti 3 inisiatif bawah IPR yang meliputi inisiatif usahawan makanan insan, inisiatif usahawan tani intan dan inisiatif operator perkhidmatan Eksan. Untuk inisiatif usahawan tani atau Intan, sejumlah 1,020 peserta telah diluluskan dalam tempoh 6 bulan sejak dilancarkan. Telah dilaksanakan di 15 lokasi berkeluasan 818 ekar dengan melibatkan kos keseluruhan 92.6 juta kerana ia adalah program menyelam sambil minum air. Selain daripada kita membantu miskin tegar, kita juga menambah bekalan makanan. Jadi ia pelaburan di dalam infrastruktur makanan negara dan lebih banyak kerajaan-kerajaan negeri yang memberikan tanah, lebih banyak yang akan mendapat manfaat. Tambah beliau, setakat ini 4,000 isi rumah dalam kalangan miskin dan miskin tegar telah menerima manfaat program tersebut. Pelbagai pendekatan dilaksana bagi memastikan bekalan barangan keperluan di semua peringkat rantaian stabil termasuk menerusi kajian forensik yang meliputi aspek pemeriksaan, pemantauan, siasatan mahupun pengauditan terutama barangan bawah seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Menterinya Fuzia Salim menjelaskan semua tindakan tertakluk Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Persaingan 2010. Peruntukan akta-akta tersebut memberikan punca kuasa kepada KPDN untuk mendapatkan maklumat yang diberikan dari syarikat-syarikat dalam rantaian bekalan berkenaan bekalan dan harga, membuat penaziran dan pemeriksaan, mencadangkan kepada Kabinet tindakan yang diperlukan seperti penetapan harga maksimum ke atas barang keperluan dan juga larangan mengekspor. 219,429 pekebun kecil mendapat manfaat menerusi pelaksanaan insentif pengeluaran getah IPG yang melibatkan pembayaran RM481.24 juta dari September 2015 hingga Oktober lalu. Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadila Yusof berkata, ia hasil kenaikan kadar IPG yang bertujuan meringankan beban pekebun kecil. Mekanisme ini dilaksanakan dengan menggunakan teknologi terkini, termasuklah kerjasama dengan pihak industri dan sebagainya. 3 inisiatif yang utama ialah pertama sekali projek transformasi industri getah ataupun target, di mana kita mengadakan pengklasteran dan aktiviti nilai tambah dengan kita wujudkan projek rintis model baru insentif pengeluaran getah melalui peningkatan pengeluaran latex tempatan. Garis panduan tadbir urus penggunaan kecerdasan buatan AI akan dilancar tahun depan yang merangkumi 7 prinsip bagi membantu pengendali AI sekaligus memastikan penggunaan selamat kepada orang ramai. KKD menerusi MDEC bekerjasama dengan MOSTI dalam membangunkan garis panduan dan etika AI negara bawah pelan hala 7 kecerdasan buatan negara 2021 hingga 2025. 7 prinsip kecergasan buatan bertanggungjawab Malaysia termasuklah 7 prinsipal, ada prinsip dan termasuknya keadilan pertama, kedua keboleh kepercayaan, keselamatan dan kawalan dan ketiga privasi dan keselamatan, keempat keterangkuman, kelima keterusan, keenam accountability dan juga ketujuh faedah dan kebahagiaan manusia.
Reformasi pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya merupakan proses yang panjang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan memerlukan lebih banyak masa untuk melakukan kajian menyeluruh dan mendalam supaya keputusan yang dibuat tidak berubah di kemudian hari. Selagilah kerajaan kita sentiasa dinodai dengan ancaman nak digugurkan, macam mana kita nak sampai 148? Kita dah dapat 148. Tapi sentiasa dikata besok tukar kerajaan, lusa tukar kerajaan, semalam tukar kerajaan. Sebab reformasi institusi yang kita bercakap ini memerlukan pindaan perlembagaan dulu. Dan pindaan perlembagaan tidak akan didapati kalau kerajaan tidak stabil. Dasar dan Pelan Tindakan Pengantarabangsaaan Pendidikan Tinggi 2023 hingga 2030 sedang dibangunkan dan dijangka selesai hujung tahun ini. Kajian bertujuan meningkatkan jenama pendidikan tinggi negara dan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi bertaraf global. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, setakat Oktober tahun ini, permohonan pelajar antarabangsa meningkat 5% berbanding tahun lalu. Mempersetujukan rang undang-undang yang telah sehingga Jun 2023 terdapat seramai 104,315 pelajar antarabangsa di Malaysia, iaitu 43,952 di Universiti Awam dan 60,363 di IPTS yang sedang mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang dan peringkat. Pelbagai usaha pemasaran dan promosi pendidikan tinggi di peringkat global turut dilaksana, termasuk penglibatan dalam pameran pendidikan antarabangsa. 2,295 sukarelawan khidmat bantu di rumah KBDR direkodkan setakat November. KBDR telah memberi khidmat kepada 6,698 warga emas serta 1,998 OKU di seluruh negara. Pihak kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat akan meneruskan pelaksanaan program KBDR ini yang merupakan salah satu program perkhidmatan bercorak penjangkauan sosial yang saya sebutkan tadi. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, pada bajet 2024 kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 19 juta untuk program ini. Dan antara penambahbaikan yang telah dirancang ke hadapan untuk memastikan keberkesanan KBDR, pertamanya adalah pemurnian garis panduan khidmat bantu di rumah pindaan tahun 2021, di mana melalui hasil kajian penilaian outcome itu nanti, penemuan audit dan naziran serta pelaksanaan bengkel-bengkel dan juga kursus-kursus yang akan diambil kira. Adakah pihak kementerian Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.